Alpha 102 analisis laporan, fakta dan agenda ke udara lagi untuk hari ini, minggu ini. Kalau anda dengar tadi petikan sebahagian daripada topik-topik kupasan isu semasa dalam rancangan Temu Bual Alpha 102 sebelum ini. Kami di Nasional FM, rancangan Alpha 102 ini setiap hari pukul 10.30 pagi, yang mana anda boleh saksikan juga secara langsung sekarang di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk hari ini kita nak bercerita, berkongsi sama-sama dengan panel jemputan yang dijemput hadir pada hari ini. Kita nak cerita tentang teknologi robotik perubatan di Malaysia. Cerita tentang robotik, teknologi ni dengar macam berat kan? Bukan senang nak cerita, nak bagi orang faham. Tapi insyaAllah kita tak banyak sikit pun jadilah perkongsian kita ni. Walaupun kadang-kadang kita nak dalam masa yang singkat ini kan. Kalau dapat tangkap tu, dapat manfaatnya kepada para pendengar, itu sangat baiklah kan pada waktu ini, khususnya mereka yang ada kelapangan waktu. Tapi walau macam mana pun, kalau terlepas siri ini, boleh saksikan nanti di Facebook kami cari sahaja Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh tengok dan dengar semula. Baik, hari ini saya nak raikan kehadiran tetamu kita yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Azham Zaid. Profesor Madya di Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan, Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya dan Ketua Unit Research and Development, Pusat Pembangunan dan Penambahbaikan Akademik Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Leila jemput kami, saya di National FM ni. Okey, jurung kali di Nasional? Ya, kali pertama hari ni. Alhamdulillah. Selamat datang ke Terima kasih. Nasional FM. Jadi pertama kali ni terus nak cerita tentang robotik ni. Kan? Ya. Saya bila penerbit Aliyah Jalan ni bagi pada saya kan, hari ni topik tentang teknologi robotik. Wow. Yeah. Kita dengar macam, wow, kita nak cerita tentang robotik lah. Saya harap-harap lah. Teruja gitu kan. Yeah. Terutamanya bila dikaitkan pula dengan perubatan di Malaysia. Tambahan pula sekarang ni, sejak COVID-19 melanda di seluruh dunia, saya rasa ramai dah ada kesedaran menghargai kesihatan itu dan inginkan kesihatan yang baik. Jadi macam mana teknologi robotik ini boleh membantu dalam perubatan di Malaysia? Mungkin boleh doktor mulakan dengan mukadimah kita hari ini. Bidang bioperubatan ni katanya bukanlah bidang yang popular. Ya. Kenapa Kalau kita bandingkan dengan bidang-bidang kejuruteraan yang lain, kita ada kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik. Bidang kejuruteraan bioperubatan ni, dia relatively dia baby. Dia adik lah compare dengan yang lain-lain. Tapi baby tak baby, adik tak adik jugalah. Tahun depan 2022, program Biomedical Engineering, kejuruteraan bioperubatan di Universiti Malaya akan sambut Jubli Perak. Maknanya dah 25 tahun di Malaysia. Dan di Universiti Malaya adalah universiti pertama yang menawarkan degree dalam kejuruteraan bioperubatan. Jadi lama tak lama, adik tak adik jugalah. Kita dah boleh kata dah jadi dah Jubli Perak, dah boleh kerja lah kalau 25 tahun kan. Dah banyak dah lah kita punya graduan kita. Jadi untuk teknologi robotik ini dah Jubli Perak dah kan sambutannya. Bagaimana prospek bidang ini dan sumbangannya kepada masyarakat, terutamanya perubatan di Malaysia? Okey, saya ceritakan dulu sedikit. Graduan-graduan yang keluar graduate daripada biomedical engineering ni, diorang biasanya akan kerja di perasan tak kalau kita mak ayah kita masuk hospital, kadang kita masuk hospital, kita ada mesin-mesin banyak dekat katil tu kan. Betul. Mesin yang mesin ni lah bunyi-bunyi bertitik-tik. Itu yang selenggarakan, yang faham itu biomedical engineer lah. Kami lah orangnya. Okey. Jadi kalau yang macam tu dah matang, kira banyak hampir semua unit hospital-hospital di seluruh Malaysia memang akan ada jabatan bioperubatan mereka yang menjaga peralatan-peralatan macam ni. Jadi peralatan-peralatan ni dia akan inform lah, dia akan bagi tahu doktor patient ni punya nadi macam mana, oksigen dia macam mana kan. Tapi semenjak dalam lebih kurang 10 tahun yang lalu dah mula
cabang yang baru pula, iaitu rehabilitation engineering, iaitu kita dengar banyak orang OKU kan. Orang OKU masih pergi ke hospital kan. Betul. Orang OKU dia akan kalau yang dalam wheelchair tu dia kena buat fisioterapi, occupational therapy ataupun terapi cara kerja. Orang yang kena accident mungkin kena brain injury ataupun stroke, dia akan pergi ke hospital untuk praktis balik. Pegang lepas. So bidang ini biomedical engineering ataupun kejuruteraan bioperubatan sudah mula masuk. Dan di situ sebenarnya peranan robotik tu lebih jelas. Sebab kita nampak perkara-perkara yang fisioterapi dan occupational therapist yang buat di Malaysia di hospital-hospital ni, orang semakin ramai. Dan kita perlu optimize ataupun setiap kali dia patient yang datang tu 30 minit, sejam, perlu betul-betul intensif lah. Kalau tak sayang lah kan datang jauh-jauh, lepas tu datang exercise sikit-sikit kan. Jadi di situ peranan teknologi robotik lebih jelas lah. Maknanya ada keperluan di situ Sangat ada keperluan. Di negara-negara lain memang dah banyak dah robotik-robotik yang berkaitan dengan rehabilitasi ni. Di situ yang saya rasa boleh kita nampak lah robotik perubatan tu dekat mana peranan dia dekat Malaysia ni. Okey. Doktor sekarang ni dalam bidang akademik sebagai pensyarah, tapi doktor sendiri cenderung berinovasi dan bereksperimen dengan sains dan teknologi, membantu pesakit-pesakit dengan pelbagai isu kesihatan. Boleh dengan doktor ceritakan sikit inovasi doktor tu? Okey. Bidang akademik ni sebenarnya bidang ilmu. Betul. Kita bukan sahaja mengajar. Betul. Pelajar. Kita bukan saja menyampaikan ilmu yang sedia ada, tapi di universiti kita juga mencipta ilmu baru atau mencari ilmu baru, merakamkan ilmu-ilmu baru tu. Yang itu yang orang panggil research. Kita buat kajian kan, macam sebenarnya kalau kita buat macam ni jadi macam ni kan. Jadi kalau kita dah sampaikan pada student ilmu yang sedia ada, yang dalam buku, yang dah dipublish lah. Lepas tu kita cari pula ilmu baru, kita publish pula sendiri punya. What's next? Kan? Kita kita fikir. Kita tahu benda-benda ni boleh bantu patient. In the end saya rasa saya terpanggil. Saya suka kalau buat apa-apa, saya suka buat benda yang nampak. Saya suka buat benda yang nampak hasilnya. Jadi saya rasa tak puas kalau saya setakat ajar dan buat research, tulis paper, present. Saya nak apa yang saya tahu tu saya hasilkan, tu yang jadi inovasi tu. Saya pun buatlah alat ni lah, alat tu lah, patent, copyright, tu dari situ inovasi. Sebab in the end yang akan menggunakan teknologi tu rakyat Malaysia juga, mungkin mak ayah kita, mungkin kita 5 tahun 10 tahun akan datang, kita sendiri pun umur pun akan lanjut kan. Mana tahu kita sendiri yang perlu pakai benda-benda tu. Jadi di situlah saya punya hala tuju lah saya nampak. Kalau kita buat apa-apa, biar kalau kita nak pas kat orang untuk tolong sambung, kadang-kadang tak sampai kan. Di situ saya kenapa doktor rasa inovasi dan penciptaan sesuatu yang baru itu sangat penting? Sangat penting sebab kita kena ada hak milik. Kita kena ada ownership supaya kita tidak sentiasa bergantung kepada teknologi dari luar. Nanti bila rosak tak boleh nak baiki, sendiri, kena tunggu kan. Jadi kalau kita ada daya upaya untuk cipta sendiri, maintain sendiri, kita ada daya saing. Kita tak perlu tunggu orang. Kita boleh terus sendiri, betulkan sendiri kan. Jadi kalau masa akan datang pun boleh provide pada lebih ramai orang. So prosperity datang dari situlah. Okey. Tadi doktor pun ada sebut dah peranan teknologi robotik doktor sebut sikit tadi yang berkaitan dengan fisioterapi, terapi semua tu kan. Macam mana pula teknologi robotik ni boleh membantu pesakit-pesakit terutama yang memerlukan sokongan. Bukan sahaja ubat-ubatan. Betul. Betul. Macam mana dari segi tu teknologi robotik boleh membantu? Okey, saya jelaskan sedikit. Robotik ni sebenarnya apa? Orang terbayang robotik ni kan dia ada mata,
Dia ada mata kelip-kelip, lepas tu dia ada terus kepala kan. Bayangkan sesuatu yang canggih sangat lah kan. Okey, saya jelaskan dulu sedikit. Robotik sebenarnya asalkan sistem tu, dia kena sistem lah ya. Dia ada sensor, dia ada penderia. Maknanya kadang-kadang orang letak sensor suhu, jadi dia boleh detect suhu. Kita ada dah sensor kat mana-mana dah ada sensor. Tapi dia kena boleh bergerak. Kalau dia dapat sensori tu, dia dapat maklumat daripada persekitaran, dia kena boleh, sistem tu kena boleh fikir sendiri. Fikir simple pun tak apa. Kalau ni aku buat ni, kalau macam ni aku buat macam ni. Dia kena boleh fikir. Itu elemen basic lah untuk robotik. Dan kemudian dia kena bergerak. Dia kena bertindak balas. Kita panggil dalam bahasa Inggeris actuator. Dia selalu orang letak motor, kadang-kadang orang letak pump, pneumatic pump, supaya benda tu boleh gerak balik lah. Jadi di situ peranan, nampaklah robotik ni tidak semestinya dia ada muka, ada leher, ada badan, tangan kan. Tak semestinya. Tapi yang dipopularkan macam tu lah. Jadi dekat hospital tu sebenarnya kita dah ada banyak alat-alat robotik. Katalah basikal. Basikal tu kita boleh, yang salah satu research yang saya buat basikal tu untuk orang lumpuh. Orang lumpuh kaki dia tak boleh gerak langsung kan? Okey. Dia tak boleh buat apa-apa pun. So dia duduk kat basikal tu, kita pasangkan pad elektrik dekat kaki dia. Kita switch on. Pad elektrik tu akan hantar elektrik masuk ke dalam muscle dia, dan muscle dia akan otot dia akan bergerak. Jadi bila otot dia bergerak, kaki dia boleh berbasikal. Tapi mesin tu yang kontrol sebenarnya. Jadi mesin tu dia tahu, kalau kaki dia dekat sini, kita fire muscle yang ni. Kalau kaki dia dekat position yang macam ni, kita fire muscle yang ni pula, supaya pergerakan tu boleh terbentuk. Jadi in the end dia nampak macam orang tu tengah berbasikal sendiri. Walhal mesin tu sebenarnya. Ya, mesin tu sebenarnya yang hantar signal. Mesin tu sebenarnya yang baca orang ni macam mana keadaan otot dia, macam mana kedudukan kaki dia. Sesuatu tu sensor. Dan pergerakan tu ada. Dan decision making tu ada juga dalam sistem tu. Itu boleh dipanggil sistem robotik. Ada juga orang yang kalau perasan orang lumpuh yang tak boleh bergerak, ataupun orang yang kena stroke, kita pakaikan dia macam alat suit kan. Kalau terbayang macam Iron Man tu kan, dia pakai suit kan. Baju tu kan. So kat situ ada sebenarnya ada sensor juga, ada motor juga untuk membantu kalau kaki dia lemah. Motor tu yang gerakkan sebenarnya. Tapi dia punya komputer kat dalam tu, dia punya microchip kat dalam tu, komputer tu yang tolong fikir. Kalau badan orang tu sengit ke sini, kita tegakkan dia balik. Kalau orang tu macam nak jatuh, dia ada sensor untuk detect badan. Tak seimbang. So motor ni akan gerak, motor ni akan kontrol balik. Di situ sebenarnya nampaklah peranan robotik di situ. Saya sendiri pun saya pernah buat patient yang lumpuh, dah lama tak berdiri. Kami buat di hospital, pakaikan elektrik, berdiri. Dia orang boleh berdiri. Pakai suit tak payah. Pakai electric pad tu saja. Dia boleh berdiri. Dan ada yang menangis lah. Tak pernah berdiri lama kan. Boleh berdiri. Macam mana electric pad tu membantu? Dan electric pad tu, kita kena ada dua. Dalam satu otot tu kita kena satu hujung sini, satu hujung sini. Current tu akan masuk. Bila current tu masuk, dia akan masuk sebelah sini, dia akan keluar sebelah sini. Jadi bila current tu lalu, muscle akan menguncup. Bila muscle tu menguncup, kita macam mengeras lah. Jadi macam kita berdiri kan. Jadi kita buat sendiri teknologi tu supaya patient yang dah lama tak, mungkin dia tak boleh berdiri lama sebab muscle dia memang dah lemah. Physiologically dia dah lemah. Tapi dia masih boleh lah dalam 1 minit, 2 minit pun dah cukup. Menyentuh hati lah. Betul. Kalau kita katakan bagi orang yang dia rasa dah lama tak berdiri. Betul. Jadi daripada cerita doktor ni, saya rasa banyak peranan teknologi robotik bukan setakat dalam bentuk memberikan sokongan selain daripada ubat-ubatan, untuk fisioterapi, terapi, rehabilitasi pun ada. Maknanya kita kena ikutlah. Teknologi robotik ni kena mahirkan diri Betul. Macam orang cakap kan, kalau nak sihat bukan makan ubat aja. Kita kena exercise, kita kena jaga makan. So yang exercise tu macam mana orang yang lumpuh, orang OKU yang tak ada kaki, tak ada tangan, macam mana dia nak buat exercise tu?
Jadi kita kena ada teknologi. Baik. Betul. Kita sambung lagi selepas ini. Teruskan mendengar Temu Bual Alpha 102 sekarang di Nasional FM. Nasir, Joget Selangkah Rindu. Kembali dalam rancangan Temu Bual Alpha 102 hari ini bersama-sama dengan saya Lela Zain di sini, dan penerbit Alpha hari ini ialah Alia Jailani. Kita cerita tentang teknologi robotik perubatan di Malaysia. Sekiranya anda ingin menyaksikan, nak tengok sendiri apa yang doktor ceritakan tadi, bagaimana orang yang dah lama tak boleh berdiri kan, orang yang stroke mungkin lah contohnya kan, dia tak boleh berdiri, kemudian dibantu dengan teknologi robotik kan, menggunakan electric pad dan sebagainya. Boleh tengok di Facebook doktor Facebook doktor apa Nur Azhar Hamzaid, nama saya je. Type je NURAZAH HMZAID. Okey, boleh tengok di sana InsyaAllah. Kita bila tengok satu benda yang baru ni kan, terutamanya berkaitan dengan teknologi, kita macam teruja tau. Senangnya. Wah kan. Macam kaum wanita sekarang ni kan, kalau selalu tengok dekat media sosial kan, sampai ada yang mengharap kalau adalah mesin yang boleh lipat kain. Kan. Memang tapi kita dah tengok dah, mungkin di negara lain lah ada kan. Memang dia nanti yang kita tunggu. Jadi sama juga macam teknologi robotik ni. Saya rasa bila kita tengok macam penciptaan baru, inovasi baru, terutamanya untuk kesihatan kan, dapat membantu golongan OKU, warga emas, mereka yang mengalami sakit yang kritikal, serius kan, fisioterapi ini memang sesuatu yang sangat dinantikan dan sangat-sangat membantu, dan inilah yang diperlukan dan menjadi satu keperluan untuk kita. Kalau tak sekarang mungkin akan datang. Sekarang kita tak nampak lagi kan. Tapi kita kena buat something lah kan. Itulah. Kita kena mulalah dari bawah. Okey, doktor. Itu kita cerita tadi tu dah yang saya sebutkan tadi tu ada berkaitan sikit dengan kesedaran lah sebenarnya tentang teknologi robotik ni perlu kita terokai kan. Dan perhatian serta peruntukan juga penyelidikan untuk bidang teknologi robotik ni. Untuk menghasilkan pelbagai penciptaan baru, inovasi baru terutamanya dalam perubatan di Malaysia ni. Ini pun satu isu juga kan. Kita dah ada lah. Semangat tu dah ada. Tapi kita nak buat apa-apa pun kena ada bajet juga. Ya, betul. Kan? Saya setuju. Nak buat eksperimen berikan semua tu. Ya, betul. Apatah lagi dengan teknologi robotik ni. Saya satu kos yang sangat besar. Macam mana doktor tengok rintitan daripada pembentangan RMK ke-12 serta bajet 2022 memberi penekanan dalam bidang bioperubatan ni untuk teknologi robotik sendiri. Yang saya nampak kan dalam RMK 12 punya objektif tu kan, Malaysia makmur, inklusif dan mapan. Inklusif di situ maknanya kita melibatkan semua lapisan masyarakat. Betul. Dan OKU memang ada kat situ. OKU, orang tua. Yang sebelum ni mungkin kali ni lebih nampak lah kan dalam bajet. Jadi makmur tu pula kita nampaklah dalam bajet dalam RMK 12 dia menggalakkan inovasi, daya saing inovasi dan mempercepat penerima gunaan teknologi dan inovasi. Dalam RMK tu sendiri ada sebut macam tu. Maknanya memang sedia disokong. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena persiapkan diri kita. Kita tak boleh minta duit kosong-kosong, betul tak? Betul. Kita kena tunjuk something dulu. Saya boleh buat ni. Jadi macam kita nampak apa yang masyarakat Malaysia sebenarnya dah mula buat pun tadi yang kita nampak dalam Facebook juga kan. Ramai orang dah mula buat dah prototipe kecil-kecilan kan. Sebenarnya dari situlah masa saya zaman-zaman baru start bekerja pun tak adalah duit banyak sangat juga. Geran-geran pun belum ada. Tapi kita start daripada kecil. Start small-small. Buat benda. Tunjukkan dulu. Lepas tu bila kita nak ke arah commercialization, di situ baru mula akan nampak keperluan kewangan tu. Kewangan tu. Ya, dan nampaklah dalam RMK 12 dalam bajet 2020 dia ada sebutlah OKU keluar banyak kali sangat saya nampak kali ni kan. OKU ni memang kita nak tolong. OKU tak semestinya orang kurang upaya yang tak ada kaki atau tangan, tak boleh bergerak. Dia ada macam-macam jenis. Termasuk orang-orang tua sebenarnya tahu. Kita pun lama-lama kita akan jadi OKU juga. OKU yang macam-macam dengan sakit jantungnya, dengan dengan tu COVID-19 pula lagi kan, COVID-19. Badan jadi lemah, walaupun dah baik COVID tapi badan jadi lemah. So di situ semua saya nampak kerajaan
jelaslah hala tuju dia. Dan insya-Allah kita boleh celebrate orang-orang yang buat inovasi-inovasi ni, kita bantu lebih banyak lagi. Jadi kita nak raikan inovasi dan kita ciptaan raikan baru-baru lagi. Betul. Itu yang kita nak. Okey, komen doktor pula. Penciptaan yang baru ini, inovasi baru ni dalam bidang perubatan, penerimaan daripada pesakit macam mana? Biasanya pesakit dia suka cuba benda yang baru. Cuba kalau kita jadi OKU kan, manalah tahu kan, tak tahulah bila kan, lambat laun lah. Kalau hari-hari buat benda yang sama, kita bosan juga, betul tak? Betul. Jadi bila kita nampak, ada kawan saya yang buat virtual reality, guna TV besar, buat game, boleh main game. Lepas tu keluar markah ataupun keluar awak punya tenaga berapa awak guna. So nampak kalau kita boleh appskan benda tu, benda-benda yang macam ni. Jadi motivasi di situ, masalah yang paling jelas ialah motivasi. Pesakit-pesakit ni dia dah sakit, lepas tu nak suruh pula pergi exercise, nak kena pergi hospital tu dah berapa jam, nak bersiap satu hal lagi, kan. Kalau kita boleh buat apa-apa yang boleh dibuat dari rumah, kan, mudahkan lah. Kalau ada teknologi yang boleh kita buat telemedicine dari rumah, kita suruh dia exercise dari rumah, lepas tu terapi tu guna kamera je, Zoom je kan. So benda-benda macam tu lah. Dekat hospital universiti pun kita ada create unit baru. Kita panggil create CREAT, di mana engineer bioperubatan ni akan jumpa pesakit sama-sama dengan doktor untuk prescribe ataupun bantu beri bukan ubat tapi peralatan ataupun teknologi. Saya dalam grup tu kita sedang set up benda tu. So insya-Allah tak lama lagi Universiti Melaya Hospital Universiti Melaya akan jadi yang pertama yang buat, di mana jurutera engineer biomedical sama-sama dengan doktor dalam klinik. Jadi bila pasien datang dia jumpa macam tu. Jadi nampaklah future masa depan yang baik lah, insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita dah start lah. Kita dah start. Dah lama dah start saya rasa. Cuma perlukan sekarang ni pun dalam bajet dan RMK ke-12 pun dah diberikan peruntukan dan sebagainya. InsyaAllah bidang teknologi robotik ini akan berkembang meluas insyaAllah. Di Malaysia dan mendapat sambutan. Baik, kita juga sekarang ni doktor bercakap tentang IR 4.0 dan sekarang ni pun dah wujud IR 5.0. Revolusi perindustrian ni. Jadi banyak berkaitan dengan teknologi, engineering dan sebagainya. Untuk memupuk sikap inovasi dan eksplorasi generasi muda sekarang ni supaya betul-betul meneroka IR 4.0 dan 5.0 ni, macam mana dan nak manfaatnya untuk negara dan keluarga Malaysia pada masa depan. Saya suka nak sebut tentang IR 4.0 dan IR 5.0 ni sebab apa tahu? IR 4.0 ni automation. Kita automatic kan apa-apa. Macam tu ada sistem. IR 5.0 adalah tentang nilai. Tentang komunikasi antara human, man and machine, manusia dan peralatan. Komunikasi orang kita memang hebat komunikasi, betul tak? Betul. It's already in us. Memang dah ada dalam darah daging kita. Kita orang Malaysia ni memang pandai sangat dah komunikasi. Tengoklah netizen komen Tengoklah, macam saya baru mana. nak sebut netizen kita membawang kita. Tak lama lagi kita kena level up kan saja supaya kita lepas ni boleh membawang dengan robot pula. Kita akan membawang dengan mesin pula supaya ini bukan apa, sebab robot tu ataupun mesin tu perlu dapat input dari kita. Dia tak boleh buat decision suka-suka hati dia ataupun dia buat decision yang masa pembuat dia buat tu robot kau buat macam ni ni coding dia kan. Tapi bila makin orang lama makin guna, robot tu kena faham pengguna dia nak macam mana. Di situ komunikasi berlaku. Jadi kita sebenarnya kita memang orang komunikasi. So IR 5.0 ni sebenarnya petik jari je. Cuma kita kena faham macam mana kita nak bercakap dengan mesin tu. Sebab nilai tu kita dah ada. Nilai, kita punya semangat. Kita memang jenis yang suka ramai-ramai kan. Macam tu. So memang dah ada. Apa yang saya nak tekankan di sini, especially kepada ibu ayah kan.
anak-anak kita tu kita galakkan mereka explore bidang yang interdisiplin. Contohnya macam saya kan. Saya engineering, tapi saya juga belajar medik. Kalau anak awak minat sukan, tapi juga minat muzik, gabungkan. So interdisiplin ni dia akan jadi value tu yang akan drive society. Kena add value kat situ lah. Ya. Okey, baik doktor. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Sama-sama. Ngam-ngam, cun-cun je. Terima Masa kasih. pun tamat. Perkongsian daripada doktor. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada lain waktu untuk rancangan Alpha. Kepada anda, teruskan mendengar Nasional FM. Selepas ini Dunia 11 Pagi akan ke udara.